sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah memberkati perkumpulan kita pada tengah hari ini. InsyaAllah dalam kesempatan masa yang ada, kita berkongsi sedikit tazkirah ataupun peringatan yang kita petik daripada peringatan yang Allah Ta'ala bagi dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Tuan-tuan sidang jemaah, hari Jumaat merupakan hari yang mulia dalam Islam, dalam agama kita. Dan antara sunnah yang dianjurkan adalah membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi. Bahkan disebut dalam beberapa hadis Nabi SAW tentang berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut cerita daripada seorang sahabat nama Al-Barra' bin Azib. Katanya, terjemahan dia, satu ketika seorang lelaki baca surah Al-Kahfi. Di sebelahnya ada kuda yang terikat dengan dua tali yang panjang. Kemudian nampak awan yang memayunginya, dekat dan semakin dekat sehingga membuat kudanya memberontak. Maksudnya ada seorang sahabat ni, dia mungkinlah dalam permusafiran, kemudian dia berhenti dekat satu tempat, dia tambat kuda dia, dan sementara dia rehat tu dia baca surah Al-Kahfi. Dia baca Al-Quran, baca surah Al-Kahfi. Kemudian bila dia baca tu, rupa-rupanya ada awan yang memayungi dia. Dan bila dia baca, awan tu makin dekat. Dia baca lagi, awan tu makin dekat, makin lama makin dekat. Sehingga akhirnya bila awan tu dekat dengan dia tu, menyebabkan kuda dia jadi tak tenang, memberontak macam nak lari. Tapi tak boleh nak lari lah sebab terikat dengan tali. Jadi akhirnya dia pun menghentikan bacaan. Kemudian dia cerita kepada Nabi. Dia balik tu sampai ke Madinah, dia jumpa Nabi SAW. Dia cerita kepada Nabi SAW tentang keadaan ataupun situasi yang berlaku pada dia tu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Tilkas sakinah tanazzalat fil Quran. Itulah ketenangan yang turun bersama dengan Al-Quran. Maksudnya bukanlah khusus baca surah Al-Kahfi je dapat ketenangan secara umumnya. Cuma kebetulan dia baca surah Al-Kahfi pada ketika itu. Kemudian antara yang masyhur surah Al-Kahfi ni adalah bila mana orang yang membaca Al-Kahfi ni dia terselamat daripada fitnah Dajjal. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man hafidha 10 ayat min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Wa fi riwayatin min akhir suratil kahfi. Siapa yang hafal 10 ayat awal dan ada riwayat lain 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi, maka terselamat ia daripada fitnah Dajjal. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah Ta'ala akan bagi kepada dia cahaya di antara dua Jumaat. Maksud dia, Jumaat ni dia baca, sampai Jumaat depan lah ada cahaya yang menerangi dia. Maka para ulama bincangkanlah cahaya, apa maksud cahaya dalam hadis ni. Maka ada ulama kata dia cahaya maknawi. Maksudnya cahaya metafora, analogi Nabi bagi. Maksud dia cahaya yang menerangi hidup dia. Maksud dia Allah Ta'ala pelihara dia daripada melakukan maksiat, melakukan kejahatan, melakukan amal keburukan. Itu bentuk cahaya. Ada pula ulama kata cahaya tu adalah cahaya hissi. Maksud dia memang cahaya betul. Tapi bukan dekat dunia, dekat akhirat esok. Maksudnya dekat akhirat esok orang tengok dia bercahaya. Sebab apa? Sebab kesan daripada baca surah Al-Kahfi. Itu adalah sebahagian daripada pandangan para ulama. Dan ada beberapa hadis lainlah yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Kahfi. Cuma dalam hari ini apa yang saya nak kongsikan adalah tentang hadis usima minad dajjal. Orang yang baca surah Al-Kahfi ni terselamat daripada fitnah Dajjal. Kenapa surah Al-Kahfi ni dia ada satu kelebihan khusus yang kita tak dengar dekat surah lain, dengar dekat surah Al-Kahfi je, iaitu terselamat daripada fitnah Dajjal. Berkaitan dengan Dajjal ni ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat nama An-Nawas bin Sam'an, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ringkasnya, satu hari itu Nabi SAW, para sahabat dengan Nabi ni, Nabi tengah duduk dengan para sahabat tengah duduk dengan Nabi ni, Nabi cerita tentang Dajjal. Kemudian bila Nabi cerita tu, Nabi bagi peringatan yang sangat kuat, sangat keras tentang Dajjal. Sehingga kan para sahabat yang tengah dengar tu, dia orang rasa macam Dajjal ni tengah ada ke dekat-dekat dengan kita ni, sampai Nabi bagi peringatan ni macam macam sungguh-sungguh ni, macam Dajjal ni tengah ada dengan kita ni. Sehingga apa berlaku? Para sahabat kata, kami meninggalkan Rasulullah
Lalu kami kembali lagi. Kemudian para sahabat, kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian pergi kan? Kalian tinggalkan Nabi, pergi ke satu tempat kemudian datang balik. Lepas tu sahabat pun jawab, wahai Rasulullah, Tuhan menyebut tentang Dajjal. Tuhan melirihkan dan mengeraskan suara. Sehingga kami mengira Dajjal ada dalam kebun kurma. Sebab dekat Madinah kan ada banyak kebun kurma. Jadi sahabat kata, Tuhan bagi peringatan yang keras tu seolah macam Dajjal tengah duduk sembunyi dalam kebun kurma. Maksudnya para sahabat dia tinggalkan Nabi tu pergi nak cari Dajjal. Sampai macam itulah punya kerasnya peringatan Nabi. Kemudian Nabi kata, bukanlah fitnah Dajjal yang aku takutkan ke atas kalian. Kerana kalau seandainya Dajjal ada pada sekarang ini, aku sendiri yang akan bersama-sama dengan kalian untuk memeranginya. Tapi kemudian Nabi kata, kalau seandainya aku dah tak ada pun, maka setiap orang adalah pembela dirinya dan Allah adalah penggantiku atas setiap Muslim. Ia adalah pemuda ikal, matanya menonjol, mirip Abdul Uzza bin Qattan. Siapa pun di antara kalian yang melihatnya, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih surat al-kahfi. Siapa yang jumpa, maka bacalah pembuka ataupun ayat-ayat awal daripada surah al-kahfi. Jadi ada beberapa lagi lah tentang peringatan Nabi tentang Dajjal dan juga kaitan surah Al-Kahfi dalam memelihara daripada fitnah Dajjal. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok dalam tafsir, dalam muqaddimah tafsir, bila tafsir menceritakan tentang surah Al-Kahfi ni, apa dia punya tema ataupun kandungan surah Al-Kahfi? Sebab setiap surah dalam Al-Quran ni dia ada tema-tema dia. Kan? Surah ni nak cerita apa? Surah ni penekanan tentang apa? Surah ni apa? Surah ni apa? Jadi ini adalah hikmah yang digali oleh para ulama. Jadi kenapa surah Al-Kahfi ini dia berkaitan dengan Dajjal? Maka antaranya disimpulkan dalam fi zilalil Quran. Dia kata apa tema surah Al-Kahfi? Tema surah Al-Kahfi ini adalah nak membetulkan neraca hidup manusia. Kita lah nak membetulkan neraca hidup kita. Dan benda pertama yang nak dibetulkan neracanya oleh surah Al-Kahfi ni, maksudnya tema-tema dia, cerita-cerita dia adalah tentang akidah. Tentang akidah. Itu benda yang paling utama. Sebab tu kalau kita tengok permulaan surah Al-Kahfi pun Allah Ta'ala mulakan tentang akidah. Tentang orang yang menceritakan tentang Tuhan, benda yang tak betul tentang Tuhan. Allah Ta'ala menempelak orang kafir Quraisy pada zaman Nabi SAW. Tapi secara umumnya kita boleh tengok sampai sekarang lah, bila mana orang cerita tentang Tuhan, benda yang tak betul tentang Tuhan. Kan? Itu yang ditempelak. Jadi benda yang nak dibetulkan dalam surah Al-Kahfi ini adalah berkaitan dengan akidah. Sebab akidah ni tuan-tuan adalah benda yang jadi pasak kita. Kan? Bila kita nak bina rumah ke, nak bina bangunan, macam kita tengok sekarang ni pun keliling kita ni banyak construction kan. Apa yang asas dia? Asas dia adalah benda yang piling dalam tanah tu, kan? Benda yang piling dalam tanah tu. Bila dah selesai piling tu, barulah orang boleh bina bangunan atas piling tu. Itu dia punya pasak asas dia. Demikianlah akidah. Itu adalah pasak yang mengukuhkan jati diri, yang membentuk jati diri kita. Mana-mana manusia pun, Islam atau bukan pun, apa yang membentuk jati diri dia, apa yang menjadi pegangan ataupun kepercayaan dia. Jadi kalau orang Muslim, orang Islam, akidah dia adalah pasak dia yang akhirnya akan bentuk jati diri dia. Bagaimana dia memahami agama ni. Kan? Kalau orang lain yang bukan Muslim, dia ada akidah dia ada pegangan dia. Kalau kita tengok contoh tuan-tuan. Sekarang ni masih lagi berlarutan isu peperangan di Gaza, di Palestin. Dan sekarang ni kita tengok bagaimana Yahudi membantai umat Islam di Palestin ni dengan sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kan, kita dah nak masuk Ramadan dah. Dah sekitar 20 hari lagi nak masuk Ramadan. Kita dah bersedia dengan mungkin ada yang beli telefon baru ke, kalau orang perempuan lah, sini tak ada orang perempuan kan. Ada yang beli telefon baru ke, ada mungkin orang lelaki beli sejadah baru ke, kan, beli jubah baru ke, nak sambut Ramadan mungkin lah. Kan ada yang hias rumah ke, nak sambut Ramadan. Orang di Gaza tuan-tuan, orang di Palestin, macam mana sambut Ramadan? Benjamin Netanyahu, dia punya Perdana Menteri Israel, dah buat pengumuman dah. Menjelang Ramadan nanti mereka akan memperhebatkan serangan. Kita pun tak tahu macam mana perhebat serangan ni tuan-tuan. Sekarang ni pun dah sangat dahsyat dah punya serangan. Dia kata masuk Ramadan nanti akan perhebatkan lagi. Macam mana perhebatkan serangan? Sekarang ni pun dah macam menggila dah dia orang menyerang
penduduk di Palestin ataupun penduduk di Gaza. Dah tak ada dah tempat yang selamat. Mula-mula dia orang kata kena lari dekat selatan. Jadi penduduk Palestin pun larilah ke selatan, pergi ke Khan Yunis belah selatan, sekarang di Rafah. Tapi yang belah selatan tu pun dibedil, diroket. Akhirnya tak ada tempat. Kem-kem pelarian pun kena serang. Sekolah kena serang, hospital apatah lagi. Masjid tu memang awal-awal lagi lah dah habis. Jadi kat mana lagi tempat selamat? Kat sana tak ada. Jadi bagaimana umat Islam di sana nak sambut Ramadan? Kan? Daripada awal tu dah buat pengumuman kata akan perhebatkan serangan. Kemudian dah umum juga, Masjid Al-Aqsa akan dihadkan akses menjelang Ramadan. Sebab dia orang takut Ramadan. Ramadan adalah bulan perjuangan bagi umat Islam. Dalam sepanjang sejarah tuan-tuan, ada berapa banyak peperangan yang umat Islam menang dalam bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan, Fathu Mekah bulan Ramadan, Perang Anjalut bulan Ramadan, dan ada beberapa peperangan lagi berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi nak kena sekat sungguh supaya tak timbul ataupun kita kata tak bangkit roh jihad umat Islam kat sana. Jadi kita nak cerita apa? Nak cerita apa pegangan Yahudi sampai boleh buat macam tu? Apa akidah dia orang sampai boleh mengganyang, genosid, membunuh umat Islam. Tak kira kecil, besar, laki, perempuan, budak-budak, kanak-kanak, bayi, macam tak ada belah kasihan. Kita ni kalau tengok anak-anak ni tuan-tuan, dalam ni pun ada anak-anak, kita bawa anak-anak kita sekali kan. Anak-anak ni Allahu Akbar, fitrah manusia. Dia tak kira Islam, tak kira apa, nama manusia, tengok bayi pun dah boleh menyentuh perasaan. Kan? Bukan kira dia Islam ke tak, manusia. Fitrah, itu memang fitrah Allah Ta'ala jadikan bagi seorang manusia. Tengok bayi, tengok budak-budak, kita rasa seronok. Kan? Rasa seronok, rasa Allah belah kasihan, dia timbul belah kasihan. Itu rahmah yang Allah Ta'ala jadikan fitrah bagi manusia. Tapi tengok Yahudi ni macam tak ada rahmah langsung. Kan? Bayi pun dibunuh, ditembak, dibom. Kan? Dalam beberapa minggu lepas, dalam minggu lepas atau 2 minggu lepas, Tadika pun dibom. Padahal kita tahu dah Tadika tu tempat budak-budak. Tadika dibom, hospital dibom, tempat orang sakit. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab itu adalah akidah mereka. Akidah orang Yahudi. Kan? Orang Yahudi ni, selain daripada Yahudi dia panggil Goyim. Kan? Selain daripada Yahudi dia panggil Goyim. Goyim ni, maksud Goyim tu secara literalnya, Goyim tu adalah selain Yahudi lah. Tapi dalam kitab mereka, kitab Talmud. Kan? Kalau macam kita, pegangan kita Al-Quran. Pegangan dia orang Talmud. Itu yang jadi basic kepada pegangan akidah mereka. Dalam Talmud kata apa? Goyim ni macam binatang je. Kan? Macam lembu, kerbau, monyet, macam tu je. Macam tu je layanan orang Yahudi terhadap bukan orang Yahudi. Mereka tak akan berbaik-baik ataupun buat perjanjian dengan satu bangsa yang lain, melainkan perjanjian tu akan bagi manfaat yang besar kepada mereka. Kan dia orang buat perjanjian dengan Arab Saudi, buat perjanjian dengan negara-negara Arab, buat perjanjian dengan Timur Tengah. Sebab apa? Sebab manfaat tu untuk dia orang yang banyak. Dia orang yang dapat manfaat banyak daripada sudut ketenteraannya, daripada sudut ekonominya. Kalau tak ada manfaat, dia orang layan macam mana? Dia orang layan macam kita sebut tadi lah, macam binatang. Jadi bila itu akidah dia orang yang dididik daripada anak-anak lagi, jadi akhirnya mereka membesar macam tu lah. Tak ada belah kasihan terhadap orang lain daripada Yahudi. Itu akidah mereka. Sebab tu kita kata tuan-tuan, akidah ni adalah pasak yang membentuk, yang pasak yang tertanam dalam diri seseorang manusia, yang akhirnya akan membentuk manusia tu dia jadi macam mana. Macam mana dia melihat kehidupan, macam mana dia melihat agama, macam mana dia melihat pekerjaan dia melihat semua benda tu dia bermula daripada pasak akidah yang ada dalam hati dia, yang terbentuk daripada kecil daripada dia. Sebab tu tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain berkaitan dengan akhir zaman yang ada kaitan dengan Dajjal ni jugalah. Nabi SAW, Nabi kata apa? Ada 3 benda. Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ada 3 benda Nabi kata. Kalau seandainya 3 benda ni keluar dan seseorang itu belum beriman, tapi bila keluar 3 benda ni baru dia nak beriman, maka Nabi kata benda tu iman dia tak akan memberi manfaat kepada dia. Iman dia tak akan memberi manfaat kepada dia. Au kasabat fi imanihi khaira. Tulu'u syams fi maghribiha wad dajjal wa dabatul ard. Yang pertama adalah terbit matahari daripada barat, yang kedua adalah keluar dajjal, yang ketiga adalah dabbah, haiwan besar yang melata di atas muka bumi. Ini semua tanda kiamat besarlah. Nabi kata kalau seandainya satu orang manusia tu sebelum berlaku 3 benda ni, sebelum berlaku tanda besar kiamat ni, dia tak beriman,
Bila berlaku tiga benda ni baru nak beriman. Nabi kata tak akan. Iman dia tak akan memberi manfaat kepada dia. Iman dia tak akan memberi manfaat kepada dia. Sebab apa tuan-tuan? Kita bila baca hadis-hadis akhir zaman ni, kadang-kadang kita fikir ada sebahagian hadis-hadis akhir zaman ni, kalau kita bayang sekarang, ataupun kita bayang dulu, mungkin tak boleh nak bayang sangat. Tapi sekarang kita rasa macam kita boleh faham sikit-sikit. Contoh macam ni tuan-tuan. Baru-baru ni, viral isu hot daddy kan, isu hot daddy kena tangkap, dia dengan pasangan dia dua orang kena tangkap sebab apa? Sebab buat video, kita nak sebut pun tak sanggup lah dalam masjid kan, buat video buat kan, isu hot. Contoh macam ni tuan-tuan. Baru-baru ni viral isu hot daddy kan, isu hot daddy kena tangkap, dia dengan pasangan dia dua orang kena tangkap sebab apa? Sebab buat video, kita nak sebut pun tak sanggup lah dalam masjid kan, buat video buat jualan, bahkan buat perkhidmatan. Orang boleh langgan dia orang punya perkhidmatan. Gigolo lah, bahasa dulu gigolo. Sekarang ni dia komersialkan bahasa, bunyi macam sedap, hot daddy kan. Kemudian bila dah kena tangkap, lepas tu jadi popular. Jadi popular sampai masuk dalam podcast. Kemudian ada satu video yang tular juga tu, dia tak tahulah dia berjalan pergi ke mana. Orang jumpa dia bergambar macam artis. Bergambar macam artis. Orang tahan dia, sembang, boleh tergelak-gelak kan. Ambil gambar. Ada yang pasangan suami isteri pun nak bergambar dengan dia. Ada yang bawa anak-anak kecil lagi. Allahu Akbar. Kita tengok Allahu Akbar, apa benda ni? Kan? Sampai macam ni ke? Itu situasi akhir zaman yang mana kita hidup. Kita hidup lagi ni. Ini bukan cerita benda yang nak berlaku 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, bukan. Benda yang tengah berlaku masa kita tengah hidup sekarang ni. Allahu Akbar. Itu situasi akhir zaman. Benda yang asalnya dipandang keji. Tuan-tuan, zina ni satu benda yang agama pandang sangat keji. Hukuman dia apa tuan-tuan? Hukuman dia kalau dalam agama kita, kalau yang dah kahwin tu, rejam sampai mati. Sebab apa? Sebab keji. Dia beza dengan orang yang merompak ke, mencuri ke. Dia merosakkan harta orang. Kan? Dia merosakkan harta orang. Tapi yang melibat dia seorang je. Tapi orang yang berzina, dia seorang lelaki yang berzina, dia melibatkan apa? Dia melibatkan keluarga orang lain. Sebab kalau dia berzina dengan seorang perempuan, orang perempuan tu dah confirm dah sama ada isteri orang, ataupun adik perempuan orang, kakak orang lain, kan? Isteri orang lain, dah confirm dah. Maksudnya perbuatan dia tu telah merosakkan satu institusi kekeluargaan dalam sebuah masyarakat. Bila benda tu jadi komersial pula, berapa banyak lagi keluarga yang akan rosak. Jadi dia punya implikasi dia sangat besar. Sampai hukuman dia pun sangat berat dalam agama. Agama pandang dia sangat jijik. Sampai macam itulah. Tapi sekarang wallah taala alam, orang dah tak nampak apa, ada sebahagian, bukan kita lah orang yang datang masjid apa semua ni, insya-Allah masih lagi melihat benda itu sebagai benda yang keji, benda yang jijik. Tapi ada orang yang Allahu Akbar, kita pun tak tahu macam mana pegangan ataupun pasak akidah dalam diri dia yang membentuk jati diri dia. Benda tu yang akhirnya membentuk dia punya world view, yang membentuk dia punya sudut pandang dia dalam kehidupan, dalam semua benda lah yang berlaku dalam kehidupan dia. Itu akidah, itu akidah. Sebab tu Nabi kata, kalau satu orang yang tak beriman sebelum kedatangan Dajjal, tiba-tiba baru nak beriman lepas Dajjal datang, benda tu tak akan berlaku atau tak akan bagi manfaat pada dia, Nabi kata. Sebab macam mana bila mana timbul fitnah yang sangat dahsyat. Sekarang ni pun fitnah lah, benda-benda yang kita cerita tadi kan, sekarang pun dah fitnah dah. Bagaimana fitnah yang timbul sekarang pun dah berapa ramai dah, belum Dajjal lagi. Tapi fitnah sekarang yang timbul pun dah menyebabkan orang dah tak mampu nak mengambil pendirian yang betul dengan merujuk kepada agama. Jadikan agama itu sebagai paksi untuk dia mengambil satu-satu keputusan ataupun mengambil satu-satu tindakan. Dahsyat. Kan? Kalau kita tengok dalam konteks yang lebih besar, contoh kalau kita kait balik dengan isu Palestin tadi, bagaimana beberapa buah negara Arab boleh cenderung terhadap Israel yang telah membunuh umat Islam. Kan itu asas dia. Macam mana sebuah negara Arab Saudi pula tu. Kan, Khadimul Haramain, penjaga dua tanah haram, Mekah dengan Madinah, tempat orang pergi tawaf, tempat ada Kaabah, tempat orang pergi haji umrah sepanjang tahun, orang pergi ibadah sana.
Tapi tak ada perasaan apa ke? Tengok umat Islam kena bunuh dengan Israel. Boleh cenderung terhadap Israel. Laknatullah. Kan? Dan negara-negara lain, kan? Morocco, Sudan yang telah normalize, yang telah nominalisasi dengan Israel. Sebab apa? Macam mana pegangan pasak akidah yang membentuk jati diri pemimpin-pemimpin negara ni. Bukan cerita rakyat tu, rakyat masih lagi menyokong isu Palestin. Ini cerita pemimpin dia orang. Sebab apa? Sebab nak habuan dunia. Kan daripada macam kita sebut tadi lah, aspek ketenteraannya, manfaat yang diorang dapat daripada sudut ekonominya, daripada sudut perdagangan, daripada sudut hubungan antarabangsa. Jadi dia melibatkan isu geopolitik yang sangat kompleks. Kan? Tapi kita pun tak boleh bayang tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana diorang boleh bagi sokongan terhadap orang yang membunuh umat Islam. Jadi kemudian dalam satu hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, sampaikan Nabi kata apa? Bila mana datang Dajjal, yanzilu Dajjal fi hadhihi sabakhah bi Mirqanah. Dajjal akan turun dekat satu tempat ataupun satu lembah nama Mirqanah. Dan majoriti pengikut adalah kaum wanita. Hatta inna rajula liyarji'a ila hamimihi wa ila ummihi wa banatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiqha ribatan makhafatan an takhruja ilayhi. Bila Dajjal datang tu, Nabi kata, Nabi nak gambarkan dahsyatnya fitnah Dajjal tu. Sampaikan akan ada orang lelaki ni, dia akan lari balik ke rumah dia, dia akan ikat ahli keluarga wanita dia. Makcik dia, mak dia, isteri dia, anak perempuan dia, kakak dia, adik perempuan dia, dia akan ikat. Sampai macam itulah Nabi punya analogi tu. Sebab apa? Sebab kalau tak ikat tu, dia orang akan keluar untuk ikut dengan Dajjal. Boleh a'udzubillah. Punya dahsyat fitnah yang berlaku pada akhir zaman. Allahu Akbar. Itu cerita tentang fitnah Dajjal. Macam kita ceritalah. Kalau sebelum ni kita baca, apa yang dahsyat sangat Dajjal ni kan? Apa yang dia buat sampai boleh menarik manusia sampai hilang waras? Dia bawa satu benda kekufuran tapi orang nak ikut juga. Sampai kalau kata tak ikat tu, orang nak keluar lari pergi dekat dia. Takkan sampai macam tu? Kalau kita bayang dulu lah, mungkin 10-20 tahun dulu kan. Tapi kalau sekarang tuan-tuan, Allahu Akbar, kita tengok. Dan banyak isu-isu lain. Kalau sebelum ni heboh isu Coldplay datang Malaysia. Mohon maaf lah kalau sensitif sebut kan. Kita cerita je lah. Isu Coldplay datang Malaysia. Timbul pelbagai sudut pandang. Tengah Palestin, tengah dibom apa semua, tiba-tiba datang artis antarabangsa nak buat konsert apa semua. Ramai lagi, masih lagi memberikan sumbangan. Yang masih memberikan sokongan, yang masih lagi hadir. Sebab dia orang kata dah beli tiket lebih awal, konser ni dah ada dulu sebelum Palestin kena serang. Tuan-tuan, isu Palestin dah 100 tahun dah tuan-tuan. Daripada sejak 1917. Yang sekarang ni yang berlaku ni adalah peperangan yang terkini, itu je. Bukan kata perang ni baru berlaku, tak, dah 100 tahun dah. Kan? Kemudian sampaikan ada ahli agama yang keluarkan pandangan mengharuskan konsert tu dengan bagi ayat Quran lagi. Allahu Akbar. Dan itulah kita cerita bagaimana surah Al-Kahfi ni antara tema dia adalah membetulkan neraca sudut pandang akidah seorang manusia ataupun seorang Muslim secara khusus. Sebab tu salah satunya, sebab itulah mungkin itulah hikmah yang disebut oleh para ulama kenapa surah Al-Kahfi ni boleh selamatkan usima minad Dajjal, boleh selamatkan seorang manusia daripada fitnah Dajjal. Sebab tema dia adalah perjuangan akidah. Sebab tu tuan-tuan, lepas muqaddimah surah Al-Kahfi, dia masuk cerita apa? Dia masuk cerita Ashabul Kahfi. Ni yang terakhir tuan-tuan sebelum saya tutup. Panjang kan? Kisah Ashabul Kahfi ni panjang. Sampai ayat 30. Dan ayat 30 something lah dalam surah Al-Kahfi ni. Tapi saya nak fokuskan dekat satu ayat dalam surah Al-Kahfi ni, ayat ke-14. Selalunya kita dengar Ashabul Kahfi ni, kisah pemuda Kahfi ni, kalau orang tanya Ashabul Kahfi ni apa? Kisah seorang pemuda, kisah sekumpulan pemuda yang melarikan diri ke gua, Allah Taala tidurkan sampai 309 tahun, kemudian bangun tengok apa zaman dah berubah. Itulah secara dia punya in a nutshell lah kita kata kan. Secara ringkasan ataupun secara rumusan je macam tu. Tapi tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan benda yang sepatutnya kita fokus. Dia bukan sekadar pemuda yang lari nak selamatkan akidah mereka, bukan. Dia cerita tentang sekumpulan pemuda yang memperjuangkan akidah. Yang memperjuangkan akidah. Dan itu tema yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Akidah ni dia perlu diperjuangkan. Sebab orang yang nak rosakkan akidah, bukan orang lah, sistem yang nak merosakkan akidah kita tu, dia akan wujud sampai akhir zaman. Pertembungan umat Islam dengan Yahudi ini akan berlangsung sampai kiamat.
Dan sistem Yahudi itu dia akan lawan ataupun dia akan memusnahkan, dia akan berusaha untuk hancurkan sistem dalam agama kita. Yang terakhir tuan-tuan saya nak sentuh ayat ke-14. Bagaimana cara Allah Taala cerita apa kisah pemuda ni? Allah Taala kata dalam ayat ke-14, Allah kata warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Cerita dia tuan, mereka beriman, sekumpulan pemuda ni beriman, asalnya mereka sembunyikan keimanan mereka. Dan kisah ni pun menarik kalau kita nak bincanglah mungkin dalam kesempatan masa yang lain lah. Sebab mereka beriman, tuan-tuan, tak sampai 10 orang beriman dalam keadaan satu kampung mereka ataupun satu bandar mereka semua tak beriman. Tiba-tiba ada sekelompok manusia tak tahu macam mana tiba-tiba boleh beriman. Itu cerita lain lah. Kan? Kemudian dia orang sembunyikan keimanan mereka, tapi akhirnya terbongkar. Kantoi lah, kita kata kantoi. Oh kantoi, beribadah dekat Tuhan lain ni, kenapa tak semua Tuhan sama dengan kami? Akhirnya kena report pada raja, kena tangkap, bawa pergi depan raja. Ayat ni adalah cerita dekat depan raja. Bila mana raja tanya, Allah Ta'ala kata apa? Warabatna ala qulubihim. Kami teguhkan hati mereka. Idh qamu, ketika mereka bangun berdiri. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dan mereka menyatakan di hadapan raja, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Itu tema, salah satu tema dalam kisah Ashabul Kahfi, bangun memperjuangkan akidah. Allah Ta'ala tekankan tu, idh qamu, ketika mereka bangun berdiri. Bila bangun ni tuan-tuan, kalau macam kita kadang-kadang dalam meeting, kita ada idea kita nak kemukakan, kita akan bangun, ataupun paling kurang kat tangan lah kita nak cakap. Jadi bila Allah sebut idh qamu, ketika mereka bangun berdiri, maksudnya memang direct berhadapan dengan raja, bukan sembunyi-sembunyi, tak. Walaupun mereka tahu, bila bangun berdiri lawan dengan raja pada masa tu, apa taruhan dia? Taruhan dia adalah nyawa. Taruhan dia adalah nyawa. Tapi kerana nak mempertahankan akidah, mereka bangun berdiri. Idh qamu, mereka bangun berdiri di hadapan raja. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami, Tuhan kamu sama aja. Tuhan langit dan bumi. Itu cerita tentang Ashabul Kahfi, sekumpulan pemuda yang bangun mempertahankan akidah mereka. Mana datang kekuatan ni? Sebab pasal akidah yang betul, ada gambaran tentang akidah yang betul, ada kefahaman akidah yang betul, akhirnya akan mampu bangun untuk mempertahankan akidah. Apabila dicabar, walaupun taruhannya adalah nyawa. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Salah satunya lah, salah satu manfaat yang Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita, bagaimana akidah itu adalah satu benda yang akan dicabar. Kan? Dia akan dicabar. Sebab tak ada sistem lain daripada Islam ni yang nak tengok Islam ni mampu bangun berdiri tegak di atas muka bumi. Tak ada. Daripada zaman Nabi SAW. Kan, Nabi hijrah ke Madinah dicabar oleh kafir Quraisy. Kan, berlaku perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kan, habis Nabi kalahkan Quraisy, Nabi kalahkan Yahudi pula, perang Khaybar, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, semua Nabi tundukkan. Habis tu pula lawan dengan Rom pula. Tak berhenti perjuangan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab semua tu memberi ancaman kepada akidah. Itu cerita tuan-tuan, itu cerita tentang dalam konteks yang lebih besar. Jadi kita balik kepada konteks yang lebih kecil, macam kita cerita tadilah. Bagaimana bila mana seseorang itu tak ada pasal akidah yang betul, tak ada kefahaman akidah yang betul, akhirnya akan jadi apa? Akhirnya akan jadi apa yang kita tengok. Kita dah boleh tengok dah pun. Pada zaman kita sekarang, tak perlu jauh pun, yang macam kita cerita tadi lah, isu hot daddy-nya, isu apa laginya, dan pelbagai lagi isu yang berlaku dalam negara. Itu belum tengok luar negara, kita tengok dalam negara kita. Sebuah negara yang majoriti Muslim, sebuah negara majoriti umat Islam, berlaku macam-macam benda yang Allah Akbar. Rasanya tak terbayang dalam 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, benda tu tak terbayang. Jadi itu adalah cabaran, cabaran yang berlaku pada zaman sekarang. Mudah-mudahan kita mengukuhkan kefahaman akidah kita. Mana nak dapat tuan-tuan? Dapat dengan ilmu yang betul lah. Dapat dengan ilmu yang betul.
Sebab tu kita menuntut ilmu ni biar sampai ke kan selalu kita dengar dulu kan, menuntut ilmu biar sampai ke liang lahat, biar sampai ke matilah kita belajar tentang akidah yang betul, ibadah yang betul, macam mana cara kehidupan yang betul, berpandukan kepada Quran dan Sunnah, dan juga salafus soleh. Kita cuba hidup di atas fasa akidah yang betul, akhirnya menghasilkan tindakan-tindakan kita ataupun cara sudut pandang kita yang betul. Surah Al-Kahfi ni dia banyak kisah. Dia ada 4 kisah yang utama, kan? 4 kisah yang utama. Sepanjang surah ni cerita je daripada awal tu sampai habis, kan? Menariknya Allah Taala mula dengan kisah Ashabul Kahfi. Lepas tu Allah Taala rumuskan, Allah Taala bagi kesimpulan, lepas tu Allah Taala bagi pengajaran. Pengajaran tentang Ashabul Kahfi. Habis tu cerita Ashabul Jannatain, pemilik 2 kebun, yang seorang beriman, seorang tak beriman. Yang tak beriman tu asalnya kebun dia menjadi elok, yang tak beriman, yang beriman tu kebun dia tak apa nak menjadi. Kemudian Allah Taala cerita, lepas tu Allah rumuskan, samalah Allah rumuskan, Allah bagi pelajaran. Kemudian habis tu cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Habis tu pula cerita tentang Zulkarnain. Jadi daripada awal sampai habis tu cerita je. Tapi semua tu adalah untuk dia ada tema dia. Dan salah satu tema dalam keempat-empat tu, salah satunya adalah untuk membetulkan neraca akidah kita. Sebab itu adalah asas bagi kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Jadi wallahu taala alam, tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita dalam kesempatan masa yang ada ini ada manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ada kesempatan masa yang lain mungkin kita dapat sambung. Wallahu taala alam. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.